pernah bersama menempuh unak dan duka, tidak pernah putus asa walau dugaan datang melanda. Di kau pernah bertanya bila cahaya akan tiba, ku berkata bersabarlah, serahkan saja pada yang esa. Bila masanya menjelma, kejayaan akan tiba. Namun tidak mungkin ku lupa kenangan indah kita bersama, menempuh onak cabaran dan liku hidup yang panjang. Tidak mungkin hidup ini sepi selagi ku masih di sini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya mula melapor diri di Sekolah Menengah Pokok Senar ini pada 19 bulan 2 tahun 2017. Dan pada ketika saya melaporkan diri, saya berkhidmat di sini sebagai pengetua yang ke-14, menggantikan Cikgu Mahazir bin Ismail yang bertukar menjadi pegawai pendidikan daerah Kuala Mudayan. Sebaik saja saya tiba di sekolah ini, saya telah melihat beberapa aspek yang perlu untuk dibuat penambahbaikan. Antara perkara yang pertama, saya beri penekanan dalam pentadbiran ini, pentadbiran sekolah ini ialah pembangunan fizikal. Perkara pertama yang saya lihat untuk diberi keutamaan dalam pembangunan fizikal ini ialah baik pulih sekolah. Jadi antara baik pilih sekolah yang telah saya laksanakan di sekolah ini ialah penambahbaikan bilik-bilik khas, asrama, membaik pulih cermin-cermin, tingkap di kelas dan bilik-bilik khas. Saya upgrade pintu pagar, membuat signboard sekolah yang baru agar nampak lebih ceria dan nampak lebih kemas. Kemudian perkara kedua yang telah saya laksanakan ialah menaik taraf bilik-bilik khas agar menjadi lebih ceria dan selesa untuk warga sekolah termasuk guru dan para pelajar. Antara bilik-bilik yang telah saya naik taraf tersebut termasuklah bilik mesyuarat guru, dewan sekolah, bilik mesyuarat pengurusan, pejabat pentadbiran sekolah dan juga bilik rawatan, termasuklah bilik-bilik murid yang itu seperti bilik pengawas, bilik pusat sumber sekolah, dewan makan, kamar asrama, pondok keselamatan dan juga bilik transformasi sekolah. Jadi selain itu, untuk memberi keselesaan kepada murid dan juga guru, khususnya warga sekolah, saya turut menaik taraf kantin sekolah dengan menyediakan bilik makan yang selesa untuk guru dan juga tetamu sekolah. Saya juga turut menggantikan meja dan kerusi kantin sekolah dengan pendekatan ala kafe untuk menjadikan kantin merupakan tempat makan yang selesa bagi warga sekolah. Selain itu, untuk program pembangunan murid, saya turut menekankan aspek pembangunan akademik. Jadi untuk itu, kita telah melaksanakan beberapa program secara berfokus, iaitu dengan melaksanakan kelas tuition sesi sebelah petang, kelas intensif dan berfokus untuk pelajar-pelajar daripada kelompok yang cemerlang, sederhana dan juga lemah. Dan kita juga turut mengadakan kelas fajar untuk pelajar-pelajar yang kita target untuk mendapat semua A.
Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kita telah mendapat keputusan seorang pelajar kita iaitu Nur Aina telah mendapat straight A dalam peperiksaan SPM. Seterusnya, jika kita lihat dari sudut pembangunan akademik, sekolah menengah profesional ini telah pun menunjukkan peningkatan daripada tahun 2016 yang mana keputusan SPM-nya dengan grade purata pencapaian adalah 6.19 telah meningkat kepada 5.43 pada tahun 2017. Seterusnya pada 2018 berlaku sedikit kemerosotan kepada 5.79 grade purata SPM, dan 2019 serta 2020 telah menunjukkan peningkatan 2 tahun berturut-turut, iaitu kepada 5.38 pada 2019 dan 5.37 pada tahun 2020. Pencapaian dalam STPM turut membanggakan warga sekolah, iaitu pada tahun 2018 pencapaian STPM hanya 2.28 PNGK, manakala 2019 dan 2020 turut meningkat kepada 2.32 PNGK dan 2020 2.33 PNGK STPM. Dalam bidang HEM, saya turut menekankan aspek pembangunan sasiah murid dengan meningkatkan disiplin murid untuk mengelak daripada berlaku pelanggaran-pelanggaran disiplin seperti pergaduhan sesama pelajar dan juga pergaduhan sesama pelajar antara kaum. Untuk itu, kita dapat membaiki rekod kesalah laku disiplin dengan kadar yang baik, dibantu oleh guru-guru disiplin serta kamera CCTV yang telah dibekalkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia. Selain itu, kita juga turut membantu untuk meningkatkan kadar konting murid di sekolah. Kita telah melaksanakan program Cakna Waris dan juga program jejak pelajar ke rumah-rumah untuk mengenal pasti isu-isu pelajar konting sekolah dan juga konting kelas. Seterusnya, kita telah melaksanakan program Smart Partnership dengan agensi luar, termasuklah pihak swasta, agensi kerajaan, alumni untuk sama-sama membangunkan sekolah. Untuk itu, beberapa program telah kita dapat laksanakan secara bersama demi memastikan sekolah dapat berjalan dengan baik dalam apa jua situasi, sama ada dari segi infrastruktur, keselamatan dan juga dari segi hubungan untuk meningkatkan kemajuan murid dalam bidang co-curriculum. Seterusnya, dalam bidang co-curriculum, kita tidak lupa untuk memperkukuh atau memperkasakan sukan memanah yang menjadi niche area sekolah ini setelah sekian lama. Untuk makluman, sekolah ini turut menjadi pusat latihan daerah memanah di daerah Kota Star ini. Jadi pembangunan untuk murid sukan memanah tidak dilupakan dan diteruskan sehinggalah ke hari ini. Begitu juga dalam program pembangunan olahraga sekolah, kita telah melaksanakan program podium sekolah. Akhirnya kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam sukan olahraga, khususnya dalam sukan larian jarak jauh dan juga sukan acara balingan. Acara balingan ini termasuklah acara merejam lembing dan juga melontar peluru. Akhirnya kita menjadi sekolah yang unggul di daerah Kota Star ini dalam kedua-dua acara tersebut, yang mana telah menempatkan sekolah ini dalam kelompok 3 hingga 5 sekolah terbaik dalam setiap tahun kejohanan olahraga MSSD Kota Star. Dalam bidang co-curriculum yang lain pula, dari kelab dan persatuan, pihak sekolah telah membentuk satu kelab multimedia untuk menerbitkan video-video pendek secara aktif, dan akhirnya melalui kelab multimedia ini kita telah memenangi beberapa pertandingan di peringkat kemasaan negeri dan juga daerah. Antaranya, kita telah mendapat tempat yang kelima dalam acara pertandingan video pendek kelab anti dadah kebangsaan. Begitu juga dalam
kelab tunas niaga. Kita juga turut mendapat tempat pertama dalam anugerah sekolah terbaik. Kita juga telah mendapat dalam pertandingan program tunas niaga atau Procun, kita mendapat tempat pertama dalam persembahan terbaik syarikat. Begitu juga dalam pertandingan roket. Dalam pertandingan roket ini kita telah mendapat pingat emas, roket anjuran KRS daerah Kota Star, dan juga menjadi johan pertandingan roket KRS daerah Kota Star dan dapat mewakili Kota Star ke peringkat negeri. Dalam menjalin hubungan dengan agensi luar, pihak sekolah tidak lupa untuk memastikan bahawa stakeholder di keliling sekolah sentiasa membantu sekolah untuk menjana kecermelangan dan kemejadian murid. Untuk itu kita telah menjalin hubungan yang erat dengan agensi-agensi di dalam dan juga di luar sekolah. Sebagai contoh, untuk memastikan program transformasi sekolah 2025 berjalan dengan lancar, kita menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah yang terkenal yang telah menunjukkan kemejadian program TS ini, antaranya Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Badung, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat Kerik, Sekolah Menengah Tunku Abdul Malik, dan akhirnya kita telah menjadi salah sebuah sekolah TS 25 yang berjaya di daerah Kota Star ini. Dalam menjalin hubungan ini, kita menyadari bahawa hubungan antara bangsa juga penting untuk membantu meningkatkan pencapaian dan juga kemejadian sekolah. Untuk itu kita telah menjalin beberapa hubungan dengan sekolah-sekolah antarabangsa. Antaranya sebuah sekolah high school di Vietnam. Kemudian kita telah menjalin dengan dua lagi sekolah di Indonesia, yaitu sekolah SMA 3 Bukit Tinggi dan SMA Negeri 2 Bandung, Indonesia. Melalui hubungan antarabangsa ini, kita dapat bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar maklumat, dan juga kita dapat mempelajari sesuatu yang istimewa di sekolah itu untuk dipraktikkan di sekolah ini. Dan akhirnya kita dapat menjadikan sekolah-sekolah ini sebagai benchmarking untuk kita melonjakkan prestasi kita dalam aspek akademik, co-curriculum, dan juga sasiah murid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam pembangunan sekolah, kita tidak dapat menafikan bahawa sekolah sangat memerlukan agensi luar, agensi dalam, ataupun stakeholder untuk sama-sama membantu meningkatkan kemejadian murid dan juga kemejadian sekolah. Untuk itu, peranan daripada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star melalui SIP Plus dan SISC Plus turut sama-sama membimbing sekolah melalui bimbingan secara berterusan pada guru-guru, murid dan juga warga sekolah untuk memastikan kemejadian sekolah menengah Posna ini terus berlaku tanpa ada halangan dan batasan. Akhirnya kita dapati ramai pelajar kita yang bakatnya terpendam dapat kita serlahkan. Untuk itu, dalam bidang olahraga, melalui program podium sekolah, kita telah berjaya menduduki tempat yang ketiga, keempat dan kelima di daerah Kota Star. Dan kita memberi galakan kepada para pelajar kita supaya merangsang bakat yang sedia ada untuk mencapai kecemerlangan pada masa ini dan juga pada masa akan datang. Akhirnya kita dapat melahirkan seorang pelajar, iaitu Muhammad Bilal, yang telah pun dipilih untuk melanjutkan pelajaran di Sekolah Sukan Johor. Dan seterusnya kita dapat melahirkan bakat-bakat pertandingan acara larian jarak jauh, yang mana pelajar kita dipilih untuk mewakili negeri Kedah ke Sekolah Sukan Negeri Kedah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Anum di Jitra, Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam memastikan kejayaan yang berterusan di sekolah, pihak pentadbiran sekolah ini turut memberi penekanan tentang pembangunan latihan guru. Untuk itu, guru-guru terus dibimbing oleh SLT untuk memastikan proses
latihan dapat disampaikan secara berterusan kepada MLT dan juga guru-guru di peringkat panitia. Jadi sebarang usaha untuk meningkatkan kapasiti dan juga pembangunan latihan guru ini turut berlaku melalui program benchmarking, latihan dalaman, kursus dalaman, dan program-program bimbingan khas daripada pihak PPD melalui SISC Plus dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Jadi dengan guru-guru yang mempunyai kemahiran yang tinggi, sudah pasti mereka dapat membantu murid untuk meningkatkan pencapaian dan juga kemahiran dalam pelajaran. Untuk itu kita tidak heranlah di pihak sekolah ini ramai guru-guru di sini yang telah terlibat dalam proses-proses pembinaan modul di peringkat PPD Kota Star dan juga JPN. Jadi melalui perkongsian pengalaman dari guru-guru yang menjadi pakar rujuk di peringkat JPN dan juga PPD, kita pasti akan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang juga sehebat gurunya. Jadi akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati kejayaan sekolah ini adalah bergantung kepada pelibatan secara menyeluruh, sama ada daripada guru-guru, ibu bapa, stakeholder di sekeliling, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, PPD, maupun pembangunan dalaman sekolah sendiri melalui latihan secara berterusan di sekolah. Jadi kejayaan sekolah pada hari ini adalah usaha bersama secara bersepadu daripada semua warga sekolah dan juga stakeholder yang sama-sama membantu sekolah untuk menyediakan prasarana, kelengkapan pembelajaran dan juga latihan kepada guru. Kesempatan ini saya mengambil peluang untuk merakamkan berbanyak ucapan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga pejabat pendidikan daerah Kota Star yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Senar. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga ditujukan khususnya kepada warga sekolah, khususnya guru-guru, para ibu bapa, para pelajar, YDP, PIBG serta barisan AJK-nya, stakeholder di sekeliling sekolah, termasuklah agensi-agensi kerajaan, agensi swasta yang sama-sama memberi kerjasama kepada pentadbiran sekolah ini untuk memastikan perjalanan sekolah berjalan dengan lancar, program sekolah dapat dilaksanakan dengan jayanya, membiayai
melalui peruntukan-peruntukan khas untuk pembangunan dan juga pemantapan infrastruktur sekolah, dan juga memastikan kemandirian pelajar terus berterusan. Tanpa anda semua, siapalah kami? Akhir sekali saya ucapkan selamat maju jaya kepada warga SMK Pokok Sena. Sekian, terima kasih. Kini terungkap sudah kisah hidup kita, berbekal tahan dan sabar pasti kan berjaya.